Elang on-call diperluas kepada pegawai perubatan di 6 klinik projek rintis kerja lebih masa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Faiz Syairah Nizam. Elang panggilan bertugas lepas waktu bekerja on-call akan diperluaskan kepada pegawai perubatan di 6 klinik kesihatan terlibat projek rintis bagi mengatasi kesesakan di hospital. Untuk perincahan lanjut, kita bersama Mohan Chinasami di Parlimen. Ya Syirah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata allowance tambahan sebelum ini tidak termasuk bagi kaki tangan perubatan di klinik kesihatan atau jabatan kecemasan. Maka oleh itu, saya ingin umumkan bahawa kerajaan bersetuju bahawa allowance bertugas pegawai perubatan selepas waktu pejabat yang on-call di klinik kesihatan dan jabatan kecemasan hospital dan waktu perluasan dipanjangkan merakumi hari kelepasan mingguan kepada 6 klinik kesihatan yang terlibat dalam projek rintis mengurangkan kesesakan hospital kerajaan. Saya juga telah arahkan JPA dan Kementerian Kewangan mengkaji agar kemudahan ini dipanjangkan kepada semua selain pegawai perubatan. Baik, rang undang-undang berkaitan kawalan produk merokok termasuk kawalan produk merokok iaitu rokok elektronik atau peranti penguapan elektronik akan dibentang pada bulan Mei dalam mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-15. Ia bagi memperhalusi secara komprehensif kesan penggunaan produk e-rokok dan vape dari aspek perundangan. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, meskipun kegunaan alat rokok elektronik atau vape dinyasnarai daripada Akta Racun 1952, kerajaan tetap bertegas dalam menggariskan syarat penjualan produk berkenaan. Tapi soalan yang pertama ni, apakah kerajaan bertegas akan memperkenalkan undang-undang seperti mana yang disebut oleh Menteri Kesihatan tempoh hari? Saya jawab ya. Keputusan kita jelas akan memperkenalkan. Kelewatan itu saya mohon maaf kerana ramai ahli parlimen minta dikaji semula beberapa peruntukan, bukan menolak sama sekali. Baik, dalam pada itu, syarikat otomotif terkemuka dari China, Geely, bakal menjadikan Malaysia sebagai pusatnya bagi rantau Asia Pasifik. Pengurusi Geely dijangka membuat pengumuman mengenai perkara itu semasa lawatannya ke Malaysia bulan depan. Geely yang merupakan investor terbesar sekarang untuk mengadakan latihan program khas bagi anak-anak tempatan, sama ada sebahagiannya di Malaysia, sebahagiannya di pusat kegiatan perniagaan mereka, industri mereka di negara China. Jadi harus ada latihan khas bagi mereka. Geely juga bersetuju untuk memulakan tahun ini. Geely dan DRB Haikom Berhad memeterai perjanjian Indo HOA yang menyasarkan pembangunan hub kenderaan generasi masa hadapan di Tanjung Malim, Perak. HOA dimeterai semasa lawatan Perdana Menteri ke Beijing baru-baru ini. Baik, memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani antara Malaysia dan China hanya berfokuskan kepada syarikat yang mempunyai perancangan khusus bermula tahun ini. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, 19 MOU yang ditandatangani antara kedua negara adalah secara perjanjian yang dipersetujui dan juga dipantau oleh kerajaan China sendiri. Perdana Menteri Lee Chiang dan saya memutuskan supaya tidak melayani MOU. Ada 9 cadangan lain yang tidak diterima kerana tidak ada perancangan khusus pelaksanaan mulai tahun ini atau selewat-lewatnya akhir tahun ini. Jadi yang diputuskan ini adalah syarikat yang telah diputuskan kedua-duanya dipantau oleh kerajaan Malaysia di bawah MITI itu utamanya dan oleh kerajaan China di bawah pengawasan Perdana Menteri Lee Chiang, iaitu syarikat-syarikat yang akan melaksanakan akhir tahun ini atau selewat-lewatnya tahun depan. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menjangkakan 35,000 pekerjaan baru akan tawarkan menerusi kerjasama MOU tersebut.
Baik, Ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Emiati Samsudin dipilih sebagai pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC yang baru selepas dicadangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Keluang Wong Shuki dipilih sebagai naib pengerusinya. Pemilihan tersebut dilaksanakan mengikut aturan urusan mesyuarat dan usul-usul Dewan Rakyat hari ini dengan sokongan sebulat suara oleh Ahli Parlimen Blok Kerajaan dan Pembangkang. Yang Bertua bahawa Yang Berhormat Datuk Wira Mas Emiati binti Samsudin, Ahli Parlimen Masjid Tanah, dan Yang Berhormat Puan Wong Shuki, Ahli Parlimen Keluang, masing-masing dipilih sebagai pengurusi dan naib pengurusi dan kuasa kira-kira wang negara bagi Majlis Parlimen ke-15. Datuk Mas Emiati menggantikan Wong Kah Wah yang sebelum ini Ahli Parlimen Ipoh Timur ketika memegang jawatan pengerusi PAC dari Ogos 2020 hingga Oktober 2022. Baik, hari ini merupakan hari terakhir persidangan Dewan Rakyat dan jangka akan disambung semula persidangan pada Mei akan datang. Manakala Dewan Negara masih lagi menyambung persidangan sehingga 11 April. Sekian saja laporan saya dari Parlimen. Kita kembali bersama Faiz Syairah di studio. Silakan. Baik Mohan, terima kasih. Dalam program berasingan di Putrajaya, Perdana Menteri berkata kemasukan pelaburan asing ke Malaysia semakin rancak dan di luar jangkaan. Untuk itu, beliau mahu semua kementerian dan jabatan segera menyiapkan keperluan infrastruktur dan kemahiran sumber manusia. Ini bagi memastikan hasil pelaburan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Sudah tahu umpamanya Amazon, AWS akan sampai ke sini. Bila saya lihat umpamanya keperluan mereka, nampak tahap kemahiran kepakaran tertinggi itu tidak terdapat, bukan maksudnya tidak terdapat, sedikit sekali keupayaan daripada anak kita. Jadi kita terpaksa kenal pasti ya program ini, dan sebab itulah Kementerian Kewangan harus bantu menyelaraskan, mengetahui apa bidang yang kurang, dan kalau perlu kita ada peruntukan khas tambahan untuk memberi latihan intensif. Jika tidak, bila mereka masuk dan cuba mulai akhir tahun ini dan tahun depan mengambil pekerja, dan dia terpaksa ambil daripada luar negara. Nah, hal-hal yang kita harus pantau dan segerakan tindakan. Kestabilan politik dan dasar kerajaan yang jelas, faktor utama Malaysia menerima lebih banyak pelaburan asing. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Tiga wanita warga Vietnam antara 4 ditahan bersama seorang lelaki warga tempatan dalam 2 serbuan berasingan di Pantai Remis dekat Manjung Perak. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata serbuan di sebuah rumah sewa kira-kira pukul 7 pagi pada Sabtu lalu turut merampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih 5.5 juta ringgit. Rumah berkenaan dipercayai dijadikan sebagai tempat pemprosesan dan pembungkusan dadah. Polis juga menyita 3 buah kenderaan, seutas rantai dan sebentuk cincin bernilai lebih RM763,000. Ekoran daripada tangkapan tersebut, pada hari yang sama jam lebih kurang 3.30 petang, pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak juga telah membuat serbuan susulan di sebuah rumah yang dipercayai digunakan sebagai tempat memproses dan pembungkusan dadah jenis pil ekstasi di kawasan Pancor, Pantai Remis, Perak. Sindiket ini dipercayai bergiat aktif sejak awal tahun 2022. Dan dadah yang dirampas adalah untuk diedarkan di pasaran tempatan di negeri Perak. Keempat-empat suspek positif dadah jenis amfetamin. Kesemua suspek direman 7 hari sehingga 8 April di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Trend pembaziran sisa makanan meningkat 15 hingga 20% pada bulan Ramadan dan musim perayaan berbanding pada hari biasa. Ia melibatkan beberapa pihak yang menjadi penyumbang kepada trend tersebut termasuk pembeli, peniaga dan penderma makanan. Sehubungan itu, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Food Bank Malaysia, Johan Khalid memberitahu pihaknya mengambil inisiatif mengumpul sisa makanan yang masih elok untuk diagihkan kepada golongan terjejas di Lembah Kelang termasuk di bandar dan pinggir bandar. Yang kita boleh pungut semua yang pada 6 bulan ke 3 bulan nak expired nak lupus tu kita bawa ke tempat kita dan kita akan edarkan kepada NGO-NGO di luar sana yang tahu di mana boleh diagihkan makanan-makanan yang lebihan makanan yang dah hampir luput ini tadi. Sedangkan orang-orang di luar sana dia yang tidak tengok kepada tarikh luput yang masih elok. Sebab daripada situlah kita kerajaan ada mengeluarkan satu akta 852 iaitu akta pelindungan penerima makanan. Jadi siapa-siapa yang menerima makanan kepada kita mereka dilindungi daripada undang-undang sekiranya makanan yang dimakan oleh orang yang kita bagi itu sakit. Tambah beliau, kesedaran masyarakat mengenai isu pembaziran makanan juga masih di tahap rendah. Lokasi bazar yang strategik berhampiran pantai menawarkan alternatif baru kepada warga Kuala Terengganu untuk moreh dan bersahur secara santai. Inisiatif penganjur yang mengetengahkan konsep kekeluargaan itu menjadi tarikan utama penduduk sekitar untuk merasai sendiri suasana bermoreh atau bersahur di kawasan terbuka. Menurut Wan Zukiman Wanda Rahman, Wakil Penganjur POD Santai Bazar Moreh Batu Buruk, lebih menarik pada penganjuran kali kedua itu, 70 vendor diberi peluang berniaga berbanding tahun sebelumnya. 40 reruai pelbagai menu masakan ditawarkan dengan kawasan yang lebih luas menjanjikan keselesaan kepada orang ramai. Sasarannya 5,000 pengunjung setiap malam hadir ke program anjuran Persatuan Peniaga dan Penjaja Kuala Terengganu itu. Pengunjung-pengunjung Terengganu ni lepas pada terawih tu boleh mari ke Patah Batu Buruk ni santai bersama keluarga dan kita banyak menu lah. Maksudnya kita boleh dikatakan dalam 30-40 vendor ada lah. Pelbagai makanan kita ada. Setakat hari ni saya jual memang orang kata puas hati lah. Memang ramai sangat pada tahun lepas. Saya pun kejut tengok dalam keadaan saya niaga sampai 10 hari orang ramai tu. Maknanya dapat sambutan puas hati lah. Pengunjung yang ditemui teruja kerana konsep santai diterapkan di bazar berkenaan menjadi tarikan utama untuk dikunjungi. Sebab kita nak feel santai-santai tu. Kalau kat rumah, berbuka pun boleh kat rumah kan. Ni macam saya dari Shah Alam pun tak ada patah. Mari sini nak rasa, nak angin patah. Nak santai-santai dengan orang-orang gini lah, orang-orang ramai. Bagi saya seronok lah sebab kan sebelum ni kita PKP kan. So rasanya PKP 2 tahun tak? 2 tahun tu tak ada lah suasana gini. So bila ada lepas daripada PKP kita pun macam boleh jumpa ramai-ramai, jumpa kawan-kawan tu dengan family yang jauh ke. Boleh lah. Rasa macam seronok lah. Giat-Mara Perlis mengambil pelbagai langkah proaktif menjayakan program Ihya Ramadan menerusi pelaksanaan 11 program sepanjang bulan itu. Setiap program melibatkan ketiga-tiga pusat Giat-Mara iaitu Giat-Mara Kanga, Giat-Mara Arau dan Giat-Mara Padang Besar. Menurut Pengarah Giat-Mara Negeri Harun Radzi, antara program termasuk Iftar Ramadan bersama warga kerja Giat-Mara, program kongsi rezeki bersama warga emas Mara Prihatin dengan agihan bubur lambuk dan menyantuni penghuni rumah sejahtera Baitul Hanan. Dan menjelang Aidilfitri, Giat-Mara menganjurkan program BIS Raya yang menghimpunkan produk-produk dihasilkan usahawan muda Giat-Mara. Kita juga galakkan kepada orang ramai supaya dapat datang untuk sama-sama memberikan sokongan kepada usahawan-usahawan muda kita. Produk-produk daripada Giat-Mara ini adalah produk-produk yang berkualiti khusus untuk sambutan Hari Raya. Jadi program ini sengaja dilaksanakan bukan sahaja untuk berikan kebaikan kepada komuniti yang di mana Giat-Mara berada, tetapi juga memberikan kebaikan kepada usahawan-usahawan kita.
Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan berhasrat memperluaskan program Jelajah Ramadan dengan menyantuni masyarakat di pedalaman dan orang asli. Pengarahnya Wan Azhan Wan Hamad berkata, program berkenaan merupakan antara platform terbaik bagi stesen radio Kelantan FM mendekati penduduk di negeri itu, khususnya bagi golongan kurang bernasib baik. Program Jelajah Ramadan ini memang menjadi platform yang terbaik untuk kita menyantuni masyarakat kerana kita datang dengan pakej berbuka puasa sekali, jadi ia memberikan satu suasana yang terbaik, suasana yang lebih berkekitaan bila kita dapat duduk bersama, bersembang, dan yang paling penting ialah bagaimana kita nak merealisasikan hasrat sebenar kita untuk merakyatkan Kelantan FM itu sendiri bersesuaian dengan konsep Malaysia Madani itu sendiri. Beliau ditemui pada program Jelajah Ramadan RTM 2023 Siri 3 Jabatan Penyiaran Kelantan di Masjid Mukim Mentuan, Kota Baru. Pada program itu, Kelantan FM mengagihkan sumbangan berbentuk wang tunai dan barangan keperluan kepada 15 individu termasuk golongan ibu tunggal dan asnaf. Terima kasih banyak, saya gembiralah mendapat sumbangan ini. Terima kasih untuk RTM, Adabi, Tadikom, sebab saya ni ibu tunggal tak bekerja, jadi sikit sebanyak boleh bantulah saya pada bulan puasa ni untuk beli baju gaya anak. Terima kasih banyak. Shopee Ramadan kasih sayang dengan penghantaran percuma. Shopee Ramadan kasih sayang, tunjuk sayang dengan Shopee. Tunjukkan sayang dengan Shopee Ramadan kasih sayang. Beli sekarang. Apa yang membuatkan raya itu raya? Adakah kemaafan yang dipinta? Atau bertemu saudara yang lama tak jumpa? Mungkin rendang masakan nenek. Rendang. Sebenarnya lebih meriah apabila sama-sama menonton variasi program musim raya. Unify TV macam-macam ada. Sempena raya ini, cuba aplikasi Durio Plus percuma. Langgan pack aneka hari ini dan dapatkan semuanya dengan Unify. Fasiliti sokongan akaun 2 kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menawarkan akses pembiayaan kepada pencarum yang memerlukan. Ketua Pakar Ekonomi dan Keuangan Sosial Bank Muamalat Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid mengingatkan pemohon peka dengan semua terma pembiayaan. Hal ini bagi mengelakkan bakal pemohon berdepan risiko mungkir pinjaman yang boleh menjejaskan rekod kredit. Pembiayaan perbankan tu memang akan ada terdapat risiko-risiko yang mungkin mereka perlalui lah. Maksudnya kalau terdapatnya risiko mungkir ataupun default risk, mungkin orang kata tu lepas tu akan berlaku apa yang dikatakan sebagai proses pemulihan ataupun recovery proses yang dilaksanakan oleh pihak-pihak bank. Di sini mereka perlu tahulah risiko yang perlu mereka lalui sekiranya permohonan atau pembiayaan tersebut tidak dapat dilunaskan dalam masa yang telah ditetapkan. Permohonan fasiliti sokongan akaun 2 KWSP dibuka Jumaat ini. Misi perdagangan ke Turki melibatkan 10 perusahaan kecil dan sederhana PKS Malaysia baru-baru ini telah berjaya menjana jumlah nilai dagangan sebanyak 1.1 bilion ringgit. Misi ke Istanbul dan Sakarya pada 26 Februari hingga 6 Mac itu diketuai SME Corporation Malaysia, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Dewan Perniagaan dan Industri Antarabangsa Malaysia. Melalui kenyataan, SME Corporation memaklumkan sebanyak 97 siri perbincangan perniagaan mengenai penyumber luaran produk dan perkhidmatan diadakan melibatkan 72 syarikat Turki dan 10 syarikat Malaysia. Ia meliputi sektor makanan dan minuman, farmasutikal, minyak dan gas serta sistem solar. Inisiatif tersebut membuktikan usaha berterusan Malaysia untuk meningkatkan penyertaan syarikat tempatan dalam rantaian bekalan global bernilai tinggi dengan mewujudkan peluang akses pasaran kepada usahawan tempatan meneroka pasaran Turki.
Indeks utama Bursa Malaysia dibuka rendah sedikit pada sesi awal dagangan pagi ini mengambil petunjuk daripada prestasi bercampur-campur semalaman di Wall Street berikutan lonjakan harga minyak mentah. Setakat pukul 12.22 tengah hari, Bursa Malaysia turun 5.93 mata kepada 1,427.46 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya V-Invest kekal rata kepada 20.5 sen, Rich Energy susut 2.5 sen kepada 5 sen dan Persona menurun 1.5 sen kepada 23 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan, Kotra naik 16 sen kepada RM5.61, Ajinomoto bertambah 32 sen kepada RM16.50 dan Dutch Lady menokok 20 sen kepada RM26.80. Nilai ringgit mengukuh pagi ini dan dibuka lebih tinggi berbanding dolar Amerika. Setakat 12.30 hari, ringgit diniagakan pada 4.40 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.31 dan berada pada 3.31 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.46 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.79 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 12.85. Cadangan saya, ada 130,000 orang miskin tegak, hardcore poor dalam negara kita. Saya katakan, pada tahun ini, kita mesti noktahkan kemiskinan tegak dalam negara ini. Gunakan agama dan mengatakan tidak ada dalam Islam program menoktahkan kemiskinan sebab Islam menggalakkan bayar zakat. Tak betul. Sebab itu saya bagi contoh Khalifah Umar Abdul Aziz. Ya. Jadi apa pun mereka kata saya tak peduli. Arahan saya dan jemaah menteri putuskan tahun ini dengan cara apapun seluruh kementerian dan jentera kerajaan mesti mengambil langkah termasuk GLC, GLIC bantu menoktahkan kemiskinan tegar di Malaysia ini. Perkembangan luar negara, Christina Koch dan Victor Glover, masing-masing angkasawan wanita sulung dan angkasawan lelaki kulit hitam pertama yang akan mengembara ke bulan. Mereka merupakan 2 daripada 4 angkasawan dipilih NASA untuk terlibat misi Artemis 2 November tahun depan. Ia misi penghantaran manusia ke bulan pertama dalam tempoh setengah abad selepas berakhirnya misi Apollo pada 1972. Koch angkasawan NASA yang memegang rekod penerbangan angkasa terpanjang bagi perseorangan wanita ditugaskan sebagai pakar misi dalam pelancaran Artemis 2, manakala Glover sebagai juruterbang roket Orion yang akan mengelilingi bulan. Komander misi Red Wiseman merupakan angkasawan veteran NASA. Kru keempat ialah Jeremy Hansen, bekas juruterbang pesawat pejuang yang kini berkhidmat dengan agensi angkasa Kanada. Mulai hari ini, Finland secara rasmi menjadi anggota ke-31 Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Rusia bagaimanapun menyifatkan perkara itu sebagai ancaman terhadap keamanan negaranya. Menurut laporan AFP yang memetik berita Raya Novosti, Rusia berjanji akan meningkatkan kehadiran pasukan ketenteraannya di Finland. Perkara itu ditegaskan Timbalan Menteri Luar Rusia Alexander Grushko. Langkah tambahan yang dilaksana Rusia bertujuan memastikan kesiapsiagaan tenteranya berada pada tahap maksimum. Rusia dan Finland berkongsi perbatasan sepanjang 1,300 km. Finland mendaftar untuk menyertai NATO pada Mei lalu selepas Moskow menceroboh Kiev. Ini pula susulan letupan di sebuah kafe di St. Petersburg yang mengorbankan Vladlen Tatarsky, blogger ketenteraan terkemuka pro-Presiden Vladimir Putin. Rusia mengaitkan Ukraine sebagai dalang insiden tersebut. Menurut jurucakap Kementerian Luar Rusia, Maria Zakharova, Tatarsky dibenci dan dianggap sebagai individu berbahaya oleh Ukraine. Mangsa dikenali sebagai blogger yang menyokong pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Maka tidak hairan kematian Tatarsky pada Ahad lalu sama sekali tidak mendapat liputan media Ukraine dan Barat. Rusia mengumumkan siasatan menyeluruh dilaksana terhadap insiden tersebut dan berjanji akan mengheret pelakunya ke pengadilan. Jelas Zakharova lagi, selain Tatarsky, wartawan Rusia yang lain turut berdepan ancaman kematian yang berterusan.
Perkembangan sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS mewujudkan Direktori Fasiliti Sukan dengan menyenaraikan inventori kemudahan yang dimiliki dan dikendalikan oleh KBS. Ini bagi memudahkan orang ramai mengakses kemudahan yang bersesuaian dan berdekatan bagi menjalankan aktiviti sukan. Menterinya Henayo memaklumkan terdapat 1,135 fasiliti telah disenaraikan di laman web KBS. Kita akan berurusan dengan PBT untuk tengok siapa lagi yang akan berkongsi maklumat tersebut, kita boleh masukkan. Ini adalah untuk membantu wakil rakyat dan juga orang ramai yang nak sewa untuk buat tournament. Kita nak banyakkan lagi tournament kan. Jadi dengan ini event manager dia tak payah pergilah buat recce. Dia klik je kawasan parlimen mana dia dah tahu. Jelasnya lagi, Direktori Fasiliti ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa dengan memasukkan lebih banyak fasiliti yang disediakan oleh pihak kerajaan di seluruh negara. Perkembangan bola sepak saingan Liga Super, skuad Penyu ditagih meneruskan rentak kemenangan bertemu Kelantan FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam ini. Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC, Tomislav Steenbrakner berkata skuadnya perlu mengelak kesilapan mudah bagi memastikan skuad Penyu pulang dengan 3 mata. Steenbrakner turut menggesa pemain supaya menjaga aspek kesihatan kerana jadual perlawanan yang agak padat pada Ramadan. Sementara itu, tonggak import skuad Penyu, Jordan Mintah berharap dapat pulih daripada kecederaan dan kekal beraksi pada perlawanan menentang skuad Kijang Emas. Mintah mengakui semakin bersemangat selepas berjaya meledak gol pertama musim ini menentang Kelantan United minggu lalu. TFC kini menduduki tangga ke-8 Liga Super selepas mengumpul 7 mata daripada 6 perlawanan, manakala Kelantan FC di tangga ke-11 dengan 4 mata. Ini pula perkembangan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Tottenham Hotspur terlepas peluang naik ke tangga ketiga Liga selepas sekadar seri 1 sama berdepan Everton. Kedua-dua pasukan bermain dengan 10 orang pada babak kedua selepas Doko dan Lucas Moura dilayangkan kad merah. Spurs yang masih mencari rentak di bawah jurulatih baru, Christian Stellini lebih banyak bertahan pada 15 minit pertama permainan. Everton bagaimanapun gagal merobek gawang lawan meskipun memiliki beberapa peluang terbaik mencipta jaringan. Tindakan pengadil perlawanan melayangkan kad merah kepada pemain Everton, Duko, berjaya dimanfaatkan Harry Kane untuk gol pertama Spurs pada minit ke-68. Penguasaan Spurs selepas itu terganggu selepas pemain sayap Lucas Moura diarah keluar padang pada minit ke-88. Everton yang menggandakan asakan selepas itu akhirnya memperoleh gol penyamaan menerusi rimbasan kencang Michael Keane dari luar kotak penalti. Spurs kini menghuni tangga ke-4 Liga dengan 50 mata, manakala Everton berada di kedudukan ke-15 selepas mengumpul 27 mata. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan kini semakin sengit dalam memburu takhta kejuaraan. Selasa, 4 April, Selangor FC bertemu Negeri Sembilan FC 9.30 malam secara langsung di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penslima langsung di RTM Klik. Berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam Malaysia Madani.